Dia pula yang takut apabila dia dengar dalam bilik air tu ada suara ketawa sama macam apa yang dia buat. Bila ofis ni dah gelap, dia nak tolak pintu ni, ada suara daripada belakang. Seolah-olah macam, saya kat sini. Macam tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda semua 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ini. Yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Ahmad. Kisah ini berlaku di kampung halaman dia yang terletak di Sungai Lembing, Pahang. Dan waktu kejadian ini pula tahun 90-an macam tu. Okey. Dia bagi tahu kampung dia ni agak besar tau. Dan kampung ni hanya ada satu pintu masuk saja dan di bahagian hujung kampung dia akan jumpa kebun, akan jumpa sungai yang macam tu. Jarak di antara satu rumah ke satu rumah juga agak jauh. Yang mana mungkin mencecah 15 hingga 20 meter baru jumpa satu rumah. So rasanya standard lah kot kan. Rumah kampung memang macam tu. Dekat kampung dia ni ada 2 surau. Yang mana satu surau lama yang tak jauh daripada rumah dia. Surau ni kayu lah dan tak selamat lagi untuk digunakan. Dan di bahagian hujung kampung pula ada satu surau baru yang dibina oleh penduduk kampung. Yang mana surau ni surau batu lah. Kejadian ini berlaku hanya satu malam sahaja. Yang mana pada malam itu dia buat rutin dia macam biasalah. Dia start motor, dia mulakan perjalanan dia untuk pergi ke surau. Surau yang baru tu. Jadi bila sampai ke surau, dia pun menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan kemudian dia takkan balik dulu. Dia kata dia akan duduk dekat surau ni. Adalah jemaah-jemaah yang tak balik, dia akan lepak dulu sampai waktu isyak dan kemudian selesai solat isyak apa semua, baru dia orang balik ke rumah. So, bila dah habis saja solat isyak macam tu, dia cakap dia pun start motor dia, teruslah menuju untuk balik ke rumah. Dalam perjalanan ni, nasib dia tak baik apabila motor dia kehabisan minyak. Dia kat rumah dia ni ada 2 biji motor. Satu motor dia, satu motor kegunaan rumah lah, motor ayah dia lah. Mana motor tu motor kapcai je. Motor dia jenis motor besar. So, kalau dia nak pergi ke surau, kebiasaannya dia akan bawa motor ayah dia. Sebab, yelah, untuk pergi ke jarak yang tak berapa jauh, dia kata baik pakai motor dekat rumah je kan. Tak tahu malam tu dia pun tak cek minyak apa semua sebab meter dia, baik meter laju, baik meter minyak memang dah rosak lah. Dah tak boleh pakai. So kalau nak cek minyak memang kena buka tank minyak, tengok ada minyak ke tak ada. Macam tu. Dan waktu dia nak pergi surau tu malam kan. Jadi dia tak sempat lah nak cek apa tak ada. Dia pun start dan terus jalan.
Dalam perjalanan balik tu, bila motor dia habis minyak, dia cuba juga start 2-3 kali. Tapi memang tak hidup lah. So, dia ambil keputusan untuk tolak motor dia sampai ke rumah. Jalan kampung dia ni pada waktu itu tak ada lampu. Yang ada cuma lampu dekat rumah je lah. Kalau kita jalan tu kan, nampak ada rumah, nanti akan ada lampu macam tu. So, dia pun tolak. Dia kata dia tak ada rasa takut ke apa, tak adalah walaupun dah malam. Sebab itu kampung dia kan. Dia membesar di situ. Jadi pada dia tak ada apa pun lah. Sampailah dia terdengar macam ada suara alunan. Suara alunan seakan-akan orang mengaji. Jadi bila dia dengar tu, dia kata, siapa? Bunyi daripada mana ni dia cakap kan? Oh, ada rumah yang mengaji kot. Dia fikir macam tu lah. Sebab bunyi suara alunan ni macam mengaji beramai-ramai. Cuba korang bayangkan. Dia pun tolak motor dia pelan-pelan. Tiba-tiba dia terperasan di sebelah kiri dia ni, dia melalui satu surau yang saya cakap tadilah, surau yang kayu tu kan. Yang dah tak digunakan lagi. Bunyi suara itu daripada surau lama tu. So dia kata, siapa pula yang ada dekat surau tu kan? Mana ada dia kata mana ada orang lagi yang guna surau tu. Sebab yelah, surau tu pun dah tak selamat kan. Lepas tu orang kampung semua dah tahu ada surau baru. Jadi diorang akan pergi surau baru. So dia kata tak apalah. Dia pun tolak. Waktu dia nak melintasi depan surau lama ni, suara alunan itu seakan-akan berhenti. Senyap terus. Dan waktu suara tu senyap, dia pandanglah ke arah surau ni, dia cakap. Dia pandang, dah berhenti kan? Dia pun pandang surau ni. Korang bayangkan, dia nampak di kawasan surau ni, di bahagian atas, surau ni macam naik tangga sikit tau. Di bahagian atas, depan pintu masuk surau ni, ada sekumpulan seakan-akan macam lelaki dan juga perempuan. Yang berpakaian seakan-akan jubah, jubah berwarna putih. Baik di atas dan juga di bawah, di kawasan surau, tepi-tepi surau ni. Bila dia nampak, dia jadi terkejut lah. Dan benda tu semua tengok dia yang sedang tolak motor ni. Waktu ni dia dah berhenti lah kan. Dia tengok ke arah surau ni. Dia kata, apa yang dia nampak ni? Dia cakap macam tu. Masih ada ke orang yang guna surau ni? Dia pun tengok kan. Dalam masa yang sama, dia pun terus alihkan pandangan dia. Dia kata waktu ni dia dah rasa takut lah. Walaupun apa yang dia nampak tu bukanlah bentuk yang menakutkan. Tapi cubalah korang bayangkan, kawasan surau lama yang tidak lagi digunakan, yang orang kata dah macam buruk lah kan. Lepas tu kawasan surau tu gelap. Tiba-tiba ada nampak kelibat berjubah putih banyak-banyak ataupun ramai berada di kawasan surau ini. Dia pun kembalilah tolak motor dia. Kali ni dia kata dia tolak agak laju sikit daripada sebelum ni lah. Maknanya sebelum ni mungkin jalan santai je. Tapi bila dah nampak tu, dia tolak macam laju sikit. Dia cuba meninggalkan kawasan, orang kata, surau lama ni lah. Jadi waktu dia tengah tolak motor ni, dia cakap dia terdengar macam ada suara tapak kaki yang berlari. Tapak kaki tu ramai-ramai lah, bunyi yang banyak. Jadi dalam masa dia tengah tolak laju ni, dia pandang ke belakang. Dia terus lepas motor dia, lari dia balik ke rumah. Apabila dia nampak dekat belakang dia ni ada sekumpulan yang macam saya cakap tadilah, orang berbaju putih ni lari ke arah dia, macam mengejar dia. Waktu tu benda tu macam dah dekat dengan dia lah. So dia pun lari, tinggalkan motor dia je. Dia lari terus balik ke rumah laju. Sampai dekat rumah, dia dah menggigil. Dia pun ketuk pintu rumah dia. And then ayah dia buka pintu. Dia pun cakap dengan ayah dia kan, yang motor tinggal dekat tengah jalan. So ayah dia cakap, kenapa tinggalkan motor dekat tengah jalan? Dia kata, sebenarnya abang nampak ada kelibat macam apa, orang berjubah putih dekat surau lama tu. So dia takut lah, so dia lari. Apa nak lari, dia kata kan, salah nampak kot, ayah dia cakap. Tapi dia kata tak, memang tak, benda tu kejar abang tau, dia cakap macam tu. So bila
ayah dia dah nampak lah, mungkin abang dia ni, abang dia pula, anak dia ni macam dah takut. So dia pun okey lah, tak apalah. So macam mana motor ayah ni? Boleh tak minta siapa-siapa teman Along pergi ambil kan, dia cakap macam tu. Dia pun panggil lah adik dia yang nombor 3. Nombor 3 adik dia lelaki, dan adik dia ni pun dah besar jugalah, umur dalam mungkin 18 macam tu kot. Sebab dia waktu tu dia dah kerja. So adik dia lah yang pergi, teman dia naik motor dia pergi kat kawasan motor yang dia tinggalkan tadi. Bila sampai je dekat motor tu, memang tak ada apa-apa lah di sekeliling, memang tak ada apa-apa. Motor tu masih lagi di situ dalam keadaan tumbang. Dan kemudian adik dia naik motor ayah dia tu, dan dia tunda motor ayah dia ni sampailah ke rumah. Sampai sekarang dia terfikir dan dia tak percaya dengan apa yang dia alami ni. Dia nak kata ini adalah hantu. Kawasan tu bukan kawasan yang orang kata bukan kawasan kubur, bukan. Dia kawasan surau. Maknanya surau ni adalah tempat kita solat kan. Sekian lama orang kampung guna surau itu untuk solat, dan kemudian takkan tiba-tiba ditinggalkan ada hantu. Macam dia kata pun dia pun macam tak boleh nak jawab lah. Dan di hujung email ni dia ada tanyalah dekat saya sendiri personally, dan juga semua pendengar Sembang Kopi, yang mana pada pendapat anda semua macam mana? Apakah yang dia nampak ni? Adakah jin Islam ke, ataupun bunian ke, ataupun memang ada orang kata kemungkinan makhluk halus ni boleh duduk walaupun kawasan yang ditinggalkan tu adalah surau lama. Saya secara personal saya tak berani nak jawab lah soalan ni. Mungkinlah jin Islam pun mungkin kan. Tapi yang mana korang semua yang dengar kisah ni kan, yang tengok video ni, cuba korang tinggalkan komen dekat bawah. Pendapat korang macam mana? Adakah itu jin Islam ke, ataupun apa? Jadi itulah kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Cik Ahmad. Pada pendapat anda macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni pula. Kisah yang kedua ni tak kurang seramnya, yang mana ia diceritakan oleh seorang lagi pengirim kita yang bernama Nabil. Nabil ni dia tinggal di Kerubung, satu kawasan di negeri Melaka. Dia tinggal berlima bersama dengan dua orang ayah. Dia tinggal bersama dengan dua orang ataupun ibu bapa dia, dan juga dua orang adik dia, yang mana adik dia yang nombor 2 adalah perempuan dan nombor 3 adalah lelaki, tapi masih bayilah 6 bulan. Encik Nabil bagi tahu keluarga dia ni memang peminat cerita-cerita seram. Baik YouTube tengok cerita seram, movie pun tengok movie seram. Tapi dalam keluarga dia ni yang paling penakut adalah adik dia yang nombor 2 lah, yang perempuan ni. Jadi selepas saja adik dia menonton filem-filem seram, dia akan kacau adik dia tahu, macam macam tu ke. Dia buatlah apa-apa yang bagi adik dia lagi takut. So dia selalulah dimarahi oleh orang kata mak ayah dia, janganlah kacau adik apa semua kan. Di dalam kisah dia ni ada 2 gangguan. Yang mana dia bagi tahu bila adik dia mandi pada waktu malam, dia suka kacau adik dia tahu. Yang mana dia akan ketuk pintu, tek 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 macam tu. Jadi adik dia akan tanyalah kan, Siapa? Tapi dia tak jawab tau. Dia diam je. Dia nak sakat adik lah. Lepas tu dia ketuk lagi. Tek, 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 tek. Siapa tu? Dia buat macam tu. Adik dia terus menangis dalam bilik air tu. Lepas tu dia kena marah lah. Dia kena marah dengan mak dia. Tapi walaupun dah kena marah banyak kali, dia kata dia still lagi suka kacau adik dia. Tapi jauh di sudut hati dia, dia kata dia sayang adik-adik dia. Cuma dia kata, yelah abang kan nakal sikit. Cuma ada satu kali ni, waktu malam lah. Dia waktu tu balik daripada main bola. Okay? Bila balik daripada main bola, dia pun mandi. Selesai solat maghrib, dia baring sekejap. Macam mana tak, dia terlelap. Dan kemudian bila dia bangun daripada tidur, dia tengok jam di tangan dia, waktu tu pukul 8. Jadi dia kata, aku tertidur ni sekejap je lah. Dia cakap macam tu kan. Okay, dia pun bangun dengan mata mamai-mamai ni.
dia terdengar dekat bilik air ni, dekat bilik dia ni ada satu bilik air tau. Bilik air yang akan ada satu pintu lagi ke bilik adik perempuan dia. Jadi dua-dua ni akan mandi di satu bilik air yang sama lah. Jadi dia kata mungkin tu adik dia lah yang sedang mandi. Jadi dia kata dia pun ketuk. Tek 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 kan. Tapi yang peliknya, kali ni adik dia tak, orang kata tak tanya tau. Siapa tak ada. Diam je. Tapi ada bunyi shower. So dia pun ketuk lagi. Tek 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 tek. Dia buat macam tu. Dia nak takutkan adik dia. Tapi dia pula yang takut apabila dia dengar dalam bilik air tu ada suara ketawa sama macam apa yang dia buat. Macam contoh tek tek tek. Daripada dalam bilik air. Menyebabkan dia terkejut sebab adik dia takkan balas tau macam tu. Jadi dia kata, oh, ni adik dia ni kan nak cuba macam nak kacau dia balik lah. Dia pun tutup lampu. Benda yang dia tak pernah buat lah sebelum ni. Dia tutup lampu. Jadi kalau betul tu adik dia, mesti adik dia menjerit kan. Jadi bila dia tutup lampu, dia cakap tak ada suara apa-apa pun. Menangis tak ada, apa tak ada. Pelik dia kata. Dia pun tolak, cuba nak buka pintu. Pintu bilik air dia adalah pintu yang berlipat. Kita bayangkan lah pintu yang buka dia tarik macam sliding tapi dia berlipat-lipat. Jadi dia buka sikit je. Dalam bilik air gelap kan. Dia nampak dekat depan sinki, yang mana dekat sinki ni ada satu cermin lah. Jadi bila dia buka je pintu ni, dia sangat terkejut apabila dia nampak dari depan mata dia ada satu susuk tubuh seakan-akan adik dia, tapi rambut panjang sikit, tengok dekat cermin. Jadi dia tak nampak muka. Dia pun cuba alihkan kepala dia sikit. Cuba tengok dekat cermin kan. Bila dia tengok dekat cermin, muka yang ada di cermin itu, mukanya hitam dan kemudian mukanya macam terkopek-kopek, ada merah-merah sikit. Macam tu. Menyeramkan lah bagi dia. Dia pun lari turun ke bawah. Dan kemudian bila dia sampai bawah, lagi sekali dia terkejut. Dia nampak adik dia dan juga mak dia sedang makan di meja makan. Waktu ni muka dia dah pucat. Dia bagi tahu sebab ayah dia tegur dia yang mana, kenapa muka awak ni? Dia kata kan, pucat je, awak dapat apa? Tak ada apa dia kata. Lepas tu adik dia ketawa. Hihihi, adik dia gelak. Kenapa adik ketawa? Dia cakap macam tu. Taklah, abang macam takut je. Bukankah abang paling berani dalam rumah ni? Dia cakap macam tu. So dia kata, diam lah. Dia macam dah tak ada mood lah nak buang apa, dia takut. Jadi dia pun ambil pinggan, dia makan. Tapi dia makan pun tak banyak dia kata, sebab dia macam tak ada selera tau. Dia dah dalam keadaan takut. Gangguan yang kedua pula, yang mana waktu ni dia yang sedang mandi. Yang mana waktu dia tengah mandi, ini hari yang berlainan lah yang mana dia tengah mandi, waktu malam juga, waktu tu nak masuk maghrib, sebab dia baru balik daripada main bola. Dia kata dia pun mandi. Jadi pintu bilik air dia diketuk. Tek 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 macam tu. Jadi dia macam terkejut. Ada orang ketuk kan? Tak apalah, tak payah layan. Adik dia kot. Tek tek tek. Dia dengar lagi. So, siapa tu? Dia cakap dia tu kan. Adik tak payahlah kacau abang. Dia cakap tu kan. Pak. Lampu bilik air dia padam. Lampu bilik air dia padam. Kat sini dia kata, aduhai. Adik aku ni. Dia cakap macam tu lah. Dia macam nak marah lah kan. Dia buat adik dia boleh kan. So dia pun macam, okay lah tak apalah. Dia pun waktu tu dah selesai mandi dah pun. Dia pun tutup air shower. Dia ambil tuala. Dia pun lap muka, lap kepala. Waktu dia tengah lap ni, dia cakap dia membelakangkan sinki. Jadi okey lah, tak apalah. Dia lap kepala. Lepas tu dia menghadap ke cermin. Okay. Bila dia pandang ke cermin ni, waktu dia tengah lap belakang, dekat cermin ni, dia nampak muka yang sama macam tadi. Mukanya hitam dan kemudian tersopak kan. Muka dia macam terkopek-terkopek. Dalam cermin tu sedang senyum dan kemudian ada suara. Dia macam tu. Dia kata waktu ni dia mengundur tau.
dia mengundur, terlanggar pintu bilik air ni. Dan kemudian dia terus buka pintu dalam keadaan dia tak pakai tuala lagi ni. Dia keluar dan kemudian dia cepat-cepat pakai towel, badan basah lagi. Dia buka pintu bilik, adik perempuan dia ada depan pintu, menyebabkan dia terkejut lah. Kenapa adik duduk depan pintu? Terkejut. Dia kata macam tu kan. Dia macam, yelah, dia marah lah adik dia. So adik dia pun macam, kenapa abang tiba-tiba nak marah? Dia cakap macam tu kan. Tak, nak bagi tahu, mama suruh tukar tuala. Tuala tu dah lama. Dia cakap macam tu. So dia kata, ya. Okey, dia pun pergi pandang ke arah bilik air ni, pintu bilik air masih tak tutup lah. So bila adik dia nak turun, dia panggil, Dik, teman abang jap. Kenapa? Kejap lah. Okey, adik dia pun dirilah depan pintu. Dia pergi ke bilik air. Dalam bilik air gelap lah, lampu memang dah tertutup. So dia pun tutup pintu bilik air. Dia pakai baju. Dan kemudian dia pun turun ke bawah saing adik dia. Bila sampai bawah, dia pun tanyalah adik dia. Adik dia ada ke tutup lampu bilik air ataupun ketuk pintu bilik air? Dia kata tak ada lah. Daripada tadi adik dekat bawah. Ni tadi baru adik naik atas. Ya ke? Dia tak percaya. Dia pun tanyalah mak dia, tanya ayah dia. Jawapan sama je. Tak, adik tadi daripada tadi kat bawah. Adik mandi pun belum. Dia cakap macam tu kan. So lepas tu dia cakap dengan adik dia, kalau nak mandi bilik air bawah lah, jangan mandi bilik air atas. Kenapa pula? Adik dia cakap, mandi je bilik air bawah. Dia cakap macam tu, jangan mandi bilik air atas. Okey lah. Adik dia pun ambil tuala, adik dia mandi dekat bawah. Niat dia buat macam tu, dia kata dia tak nak adik dia pula lah kena ganggu. Tapi sepanjang adik dia mandi dalam bilik air, yang selalu kacau adalah dia lah. Tak adalah macam adik dia menangis ke nampak apa pun, tak adalah. Mungkin ini secara kebetulan dia cakap sebab yelah, dia pun suka kacau adik dia kan. So benda tu dah lama berhati mungkin. So benda tu pula kacau dia ke. Itu pengalaman yang pada dia sangat menakutkan lah. 2 kali dia diganggu. Yang mana pertama dia cuba kacau adik dia, rupanya bukan adik dia di dalam. Yang kedua, dia waktu ni tengah mandi, dan kemudian nampak dalam cermin ada satu muka yang lain sedang tengok dia dan sedang ketawa. Sangat memberi ketakutan lah kepada Encik Nabil ni. Jadi pada pendapat anda macam mana? Kisah Encik Nabil ini seram ataupun tidak? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Nizam. Yang mana Nizam ni nak berkongsilah satu pengalaman seram yang berlaku kepada diri dia sewaktu dia berada di tempat kerja. Encik Nizam ni adalah seorang pegawai, di sebuah bangunan kerajaan yang terletak di Sungai Petani Kedah. Pegawai ni tak macam kerani biasa. Kerani biasa masuk pukul 8, boleh balik pukul 5, sharp macam tu. Kerja yang tertangguh boleh sambung ke esokan hari. Tapi pegawai ni dia cakap ada kala memang balik lambat. Kadang-kadang pukul 10, kadang-kadang pukul 11, macam tu. Tak tentu masa lah. Maknanya ada hari yang mungkin dia balik sharp pukul 5. Ada hari yang mungkin dia balik lambat kan, macam tu. Cuma pada hari yang dia diganggu ni, dia balik lambat. Waktu ni jam di tangan dia dah pukul 9 macam tu, 9 malam. Jadi waktu ni dia masih lagi tengah buat kerja. Okay? Dan di office dia ada 2 orang kerani. Satu kerani biasa, satu lagi boleh katakan PA lah. PA kepada dia. Di bilik dia pula, dia kata ada satu TV yang mana dekat TV ni ada CCTV punya footage lah. Jadi dia tengok lah ada yang belum balik ke apa kan. Tapi masa yang dia tengok ni, dia cakap hanya 2 orang je lah staff dia yang belum balik. So dia pun sambung buat kerja, buat report dia apa semua. Sebab report tu nak dihantar besok pagi pada pengarah. So dia kata memang malam tu dia kena siapkan. Pukul 11 lah dia balik. Dia cakap macam tu. Tengah dia buat kerja, jam waktu tu pukul 9 lebih. Dia tengok kat CCTV tinggal PA dia seorang je. Jadi dia pun ambil lah telefon di meja dia. Dia pun hubungilah nombor extension PA dia. Dia pun telefon, dia tanya, hello, nama PA dia tak cakap lah. Aku bagi nama Nurul lah.
Hello, Nurul. Awak tak balik lagi ke? Tak bos, saya balik lambat sikit kot. Kenapa? Bos belum balik lagi? Dia cakap macam tu. Awak tunggu saya ke? Yelah, dia cakap macam tu. Sebab Encik Nizam ni dia mengakulah dia ni garang sikit tau. Dia ni garang. Jadi kalau dia ada sekali tu dia tak balik lagi, PA dia balik dulu. Tiba-tiba dia nak something yang PA dia sepatut bagi tahu dia. Dia marah PA dia. Jadi lepas daripada tu PA dia takut lah kalau nak balik sebelum si Encik Nizam ni balik. Jadi Encik Nizam tu, kalau awak nak balik, awak dah boleh balik lah. Dia cakap macam tu. Betul ke? Betul-betul. Okay. Dia pun tutup handphone. Lepas tu dia pun sama buat kerja. Selang 5 minit macam tu dia tengok CCTV, PA dia ada lagi. So dia pun angkat telefon, dia telefon lagi sekali extension. Lepas tu dia pun bagi tahu PA dia kan yang mana, awak dekat meja lagi ke? Saya kat meja lagi. Awak meh datang bilik saya sekejap, dia cakap macam tu. Okey. So PA dia datang lah, masuklah bilik dia. Ketuk pintu, bos, kenapa awak tak balik lagi? Saya takut lah bos, kan saya balik tiba-tiba bos nak something, dokumen yang bos nak, saya tak ada, kan saya kena marah lagi. Tak apa, awak dah boleh balik. Sebab kita tinggal berdua je dalam pejabat ni. Walaupun ada guard kat bawah, awak isteri orang, saya ni suami orang. Jadi tak manis kita duduk berdua je dalam office ni. Awak nak balik, awak boleh balik. Kalau ada apa-apa, saya WhatsApp je, dia cakap macam tu. Tapi saya rasa tak ada kot. Semua dokumen yang saya perlukan dah ada atas meja saya. Betul betul. Awak boleh balik. So, PA dia pun pergilah ke meja kan. Dia pun tengok melalui CCTV ni, PA dia dah mula kemas-kemas. Pen masuk dalam pencil box kan. Lepas tu simpan dalam drawer di meja. Yang kemudian dia ambil beg tangan dengan dia punya blazer, dia balik. So, Cik Dizan dia rasa macam, okey lah. Dia pun, okey, Alhamdulillah kan dah balik. Sebab dia kata dia memang tak sedar hati lah, tak selesa. Bila dia kerja, yelah dia berdua kan. Status dia orang pula dah berkahwin. So, tak manis. Walaupun ada guard kat bawah. Dia pun sambung buat kerja sampai pukul 10 lebih. Waktu ni dia tengok dekat CCTV dia. Waktu ni dia pandang lagi CCTV dia. Dia tengok PA dia ada lagi. Waktu ni dia kata, dia ni tak faham bahasa. Dia dah mula macam nak marah lah. Dia ni tak faham bahasa ke? Orang suruh balik kan. Tadi dia nak pergi mana? Lepas tu duduk kat meja balik kan. Dia pun bangun daripada meja dia, keluar daripada bilik dia, berjalan ke arah meja PA dia ni. Meja PA dia ni agak jauh sikit tau. Jadi dia berjalan pergi ke arah meja ni. Alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak dekat meja tu kosong. Tak ada orang. PA dia semua tak ada. So dia pun macam panggil tau. Nurul, cakap itu. Biar betul. Tak apalah. Dia pun pergi balik ke meja dia ni. Dia duduk. Masa ni dia macam tak buat kerja lagi lah. Dia macam mana ni lah. Tadi aku nampak STV macam ada si Nurul ni. Ni tak ada pula. Dia pun ambil telefon dia. Dia pun call lah si Nurul ni. Hello. Nurul, awak dekat mana? Saya dah balik. Kan tadi bos suruh saya balik. Ya saya tahu. Awak memang dah sampai rumah ke? Dah. Bos nak apa-apa ke? Tak apa. Saya tanya je, awak dah sampai rumah ke? Dah. Bos ni kenapa? Tiba-tiba je tak pernah pun tanya saya dah sampai rumah ke belum? Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, tak, saya tanya je. Okeylah, baik. Dia tutup. Kat sini dia terfikir. Maknanya Nurul ni dah sampai rumah. Jadi apa yang dia nampak di meja Nurul tu bukan Nurul lah. Dia pun okeylah, tak apalah. Dia kemas-kemas barang dia. Dia kata memang dia dah tak ada rasa nak buat kerja dah. Sebab dia dah rasa macam takut kan. Dia pun ambil dia punya barang-barang apa semua, dia kemas. Tiba-tiba dia terdengar tau, macam ada suara sayu. Seakan-akan macam, bos, macam tu. Bos, macam tu. So dia macam, siapa tu? Dia cakap macam tu. Tak ada orang jawab. Tak apa. Dia pun ambil pakai blazer, dia ambil kunci kereta, dia tutup lampu. Dia tutup lampu office dia lah. Lepas tu dia berjalan pergi ke arah pintu nak keluar. Masa dia nak jalan ni, dekat pintu keluar ni memang ada satu panel lah untuk tutup lampu semua. Sebab dia orang terakhir. Jadi dia kata dia tutup lah. Dia tutup. Bila office ni dah gelap, dia nak tolak pintu ni, ada suara daripada belakang. Seolah-olah macam, saya kat sini. Macam tu. Masa ni Encik Nizam ni kata dia keluar terus, dia tak tengok belakang.
Sebab dia tahu pejabat dia dah kosong, tak ada orang lagi, hanya dia orang terakhir. Tapi bila dia tolak pintu, dia terdengar ada suara, "Saya kat sini." Cuba korang bayangkan. Cik Nizam ni pun turun ke bawah menggunakan tangga. Dan kemudian dia jumpa guard dekat bawah. Dia pun cakap, "Okey, kat atas dah tak ada, semua saya dah tutup, nanti awak boleh kunci dah." Okey. Dia pun pergi ke arah kereta dia. Dan kemudian dia balik. Kisah gangguan ni sampai situ je. Cuma dia kata ini adalah salah satu pengalaman dia lah yang pada dia agak menakutkan lah. Sebab benda tu macam directly tau attack dia. Yang sebelum-sebelum ni pernah dia balik lambat, tapi gangguan-gangguan seolah-olah yang orang kata gangguan biasa lah. Bunyi orang menaip ke kan, tapi mungkin tu salah dengar. Ada bunyi klik daripada mouse, tapi mungkin dia salah dengar. Tapi bila dia terdengar bunyi bos, saya dekat sini, macam tu kan, dia jadi macam oh tak boleh kan. Lepas tu dia pun nampak PA dia masih ada di meja, sedangkan PA dia dah balik. Yelah, kalau PA dia balik pukul 10 lebih kan, ataupun pukul 10 ke, misal kata pukul 11 mesti dah sampai rumah, betul tak? So siapa yang ada dekat pejabat waktu tu? Itulah yang menjadi tanda tanya lah kepada Encik Nizam ni sehingga ke hari ni. Dan sampai sekarang pun dia masih lagi ada, dia stay back lambat, tapi dia tak ada kena ganggu lagi lah. Itu je lah gangguan yang dia kena. Pada pendapat anda semua macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Yang mana kisah ini bukanlah dihantar melalui email ataupun telegram, yang mana ianya berlaku kepada saya sendiri. Yang mana kisah ni baru saya teringat tahu, macam saya pernah terkena. Waktu ni saya sebelum ni pernah bekerja di salah satu orang kata branch lah, pos laju yang terletak di Batu Cave, Selangor. Dan waktu saya kena gangguan ni, yang mana saya jaga bilik penyimpanan barang. Okay. Bilik penyimpanan barang ni terletak di belakang kaunter pengambilan barang. Ada kala sebab saya kerja sebagai kerani, kadang-kala saya duduk dekat kaunter, kadang-kadang saya duduk di bilik orang kata penyimpanan barang. Ada juga saya duduk kat kaunter orang hantar barang. Di tiga tempat ni lah saya akan rotate. Waktu ni saya jaga malam. Okay. Bila jaga malam, saya kena dapatkan report daripada depan lah, daripada kaunter depan, berapa barang orang ambil hari ni. Okay. Dan kaunter tutup pukul 8. Jadi pukul 8 lah baru saya dapat orang kata report tu. Saya pun akan minta juga report daripada belakang, kurier yang keluar hantar barang, berapa barang yang tak dapat dihantar pada hari kejadian. Yang mana barang tu nanti saya akan scan lah masuk dalam bilik penyimpanan barang untuk self collect kan. Jadi saya pun settle buat balancing untuk depan. Saya tunggulah balancing untuk belakang. Sebab waktu tu kurier ni lambat tau balik. Ada seorang kurier yang tak balik lagi. Jadi tunggu. Jam waktu tu dah pukul 9 lebih, dekat pukul 10. Jadi saya tunggu sampailah postman yang terakhir balik. Adalah 3 barang yang dia bawa balik. Dia kata ni self collect. Okey. Saya ambil barang tu, saya scan, masuk dalam bilik penyimpanan barang. Masuk dalam bilik penyimpanan barang, saya kena scan semua barang yang ada dalam bilik tu, termasuk kad kredit, termasuk orang kata barang besar. Barang besar di ruangan yang berlainan lah. Ada satu macam case tau. Case tu diorang simpan dalam tu barang besar-besar yang tak muat dekat rak, diorang akan susun dalam bilik tu. Jadi saya dah scan semua. Sampailah masa saya duduk dekat meja. Meja ada komputer waktu tu. Saya pun kira ngam tak dengan balancing semalam. Maknanya balancing semalam barang tinggal berapa, hari ni berapa barang masuk, berapa barang keluar, ngam tak macam tu. Saya pun buat kiraan. Waktu ni dah pukul 11 tau. Pukul 11. Saya tengah buat kiraan, tiba-tiba pintu belakang saya ni dia buka. Lepas tu rupanya ada seorang postman yang kira pangkat berpangkat. Dia pun tengok saya. Dah habis tau, belakang semua dah habis. Tahu. Abang balik dulu semua dah tak ada kat belakang. Dah tak ada orang kat belakang? Tak ada.
Okeylah, tak apa. Abang balik dulu. Nanti saya balik lalu depan. Okey. Sebab bilik saya ni ada 2 pintu. Satu pintu pergi ke bahagian warehouse belakang. Satu lagi pintu keluar dekat kaunter depan. Jadi ada 2 pintu. Saya kata okeylah, tak apa. Biarlah dia balik. Saya pun buat kerja. Tengah mengira. Lagi sikit je waktu tu nak siap. Saya kira. Saya dengar pintu shutter tu kan ditutup. Shutter ni selalu je lah orang yang terakhir balik, dia akan naikkan shutter tu tinggi sikit, lepas tu dia tekan ke bawah. Bila benda tu turun, orang yang terakhir akan keluar. Macam tu. Jadi bila shutter ni turun, saya tahulah dah tak ada orang lagi di belakang. Maknanya bila shutter tu rapat je, confirm belakang kosong. So okeylah, tak apa. Bila shutter tu tutup je, saya kira, saya tulis dekat dalam file. Tengah saya tulis ni, saya dengar kat luar macam ada orang buka pintu di antara kaunter dengan warehouse ni. Bila pintu ni dibuka, pintu lama kan, dia macam bunyi macam tu. Dia kata, ada orang lelaki ke? Saya cakap macam tu. Waktu ni saya dah rasa macam, tadi KZ tu dia cakap dia dah balik kan. KZ tu nama pangkat dia lah. Setahu saya KZ ni dah balik. Biar betul kan, siapa pula dekat dalam bangunan ni? Sudah, saya dah risau lah. Lepas saya kata tak apa, biarlah. Saya kunci pintu dua-dua tau. Settle dia tulis. Lepas tu ni, saya macam dilema tau. Nak keluar lalu belakang ke, nak keluar lalu depan. Sebab pintu ni, jumpa dua-dua tau. Jumpa pintu, pintu yang dengar bunyi terbuka tadi tu, adalah pintu yang menyambungkan warehouse dengan depan. Adakah ada orang tu kat depan ke kat belakang ke? Saya dah rasa macam risau lah. So saya ambil keputusan untuk keluar lalu depan. So bila saya keluar lalu depan, alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Saya pun kunci bilik ataupun kunci pintu depan ni. Pintu belakang saya dah kunci siap-siap dah. Lepas tu saya terlupa. Kunci ni saya kena letak dekat bilik saya punya penyelia lah. Jadi saya kata, mana nak letak? Penyelia pun dah balik kan. Jadi pintu ni kuncilah pintu bilik penyelia tu. So, saya tak apa. Saya pun masukkan dalam laci di kaunter dan kemudian saya naikkan shutter. Naikkan shutter sampai atas dan kemudian saya keluar. Lalu pintu depan saya turunkanlah siap-siap. Sementara benda tu nak turun, saya keluar daripada pejabat ni. Keesokan harinya, saya tanya dengan saya punya pegawai kurier lah yang duduk dekat belakang. Mana, abang orang akhir balik? Last. Abang ada patah balik tak nak ambil apa-apa? Tak ada. Mana ada? Balik terus lah dia cakap kan. Okeylah, tak apalah. Saya tak cakap dengan dia lah. Saya dengar bunyi pintu ke apa, tak ada lah. Tapi kalau ada orang masuk balik, mesti saya dengar bunyi shutter. Shutter kuat tau. Shutter pintu yang gulung kan. Shutter tu kuat, mesti saya dengar. Tapi masalahnya pintu shutter depan dan shutter belakang dah tutup. Jadi siapa yang ada dalam tu? Kecuali saya seorang lah. So masih lagi menjadi tanda tanya. Tapi perasaan takut itu datang waktu saya dalam bilik tu lah. Siapa yang ada kat luar kan? Dah rasa macam risau lah. Sebab saya seorang dalam bangunan tu. Itu adalah pengalaman yang saya sendiri alami lah. Ada juga pengalaman yang saya dengar daripada kurier belakang. Yang mana kurier ni waktu ni dia dah pindah lah. Tapi dia pernah cerita dengan budak-budak kurier. Dan kerani pun dapat tahu juga time tu. Yang mana dia stay lambat. Dia stay lambat tau. Dia duduk dekat bilik inilah pegawai-pegawai kurier ni. Bilik pegawai tu bersebelahan je dengan bilik saya. Bilik penyimpanan barang ni. Jadi waktu ni dia balik lambat sebab barang banyak, ada postman yang belum balik. So okeylah, bila postman yang dah balik, dia dah boleh balik rumah lah kan. Tunggulah lagi seorang postman yang tak balik lagi. Dia duduk dalam bilik tu, dia dengar dekat bahagian warehouse belakang macam ada suara kerusi. Korang bayangkan kerusi yang diangkat susun tinggi-tinggi. Macam tu lah bunyi. Macam riuh kat belakang. Jadi dia pun keluar daripada bilik ni. Dia tengok kat belakang ada kurier lagi kan. Tapi tak ada seorang pun yang berada di bahagian warehouse belakang ni. Dan pintu shutter belakang pun telah pun ditutup. Yang buka hanya shutter tepi sajalah. Dan dekat bahagian tepi memang tak ada orang. So dia pun ambil keputusan untuk just endahkan je lah kan. Tapi masih lagi menjadi misteri lah. Bunyi apa tu? Siapa yang mengemas? Macam tu. So itulah pengalaman yang terakhir yang mana saya sendiri alami. Pada pendapat korang macam mana? Seram ataupun tidak? Mungkin tidak seseram kisah-kisah lain lah. Tapi ini yang saya pernah alami sendiri.
Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana korang semua yang ada kisah-kisah seram yang korang sudi berkongsi dengan saya, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya ada tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk anda dengarkan kisah-kisah seram. Yang mana tonton video saya daripada mula sampai hujung ni pun, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Akhir kata daripada saya, kalau anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya storykan dekat anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan update lagi lepas ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.